Pusat pemindahan sementara dibuka di Sandakan. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah Bayu petang ini. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, Sahih. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS di daerah Sandakan iaitu Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pertanian dibuka petang tadi. Ia berikutan bencana banjir di Kampung Garinono dan Kampung Pertanian Batu 25 Sandakan akibat hujan lebat sejak malam tadi. Dalam kenyataan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan, Henry Idol, susulan pengaktifan PPS berkenaan pada 2 petang tadi, pengoperasian Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB juga diaktifkan serta-merta dan kesemua agensi terlibat diminta bersiap sedia untuk tindakan selanjutnya. Setakat ini, jumlah penduduk terjejas di kawasan tersebut masih dalam proses pendaftaran oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKR Daerah Sandakan. Sejumlah 2.4 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri di bawah program Satu Daerah Satu Produk Pembangunan Usahawan Desa dan Program Industri Desa tahun hadapan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, peruntukan itu bagi menggalakkan kegiatan pertanian luar bandar yang lebih komprehensif seiring pembangunan agroinap desa sekaligus merancakkan sektor pelancongan di Sabah. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa menyokong penuh usaha rakyat negeri ini dalam membangunkan sektor pertanian khususnya di luar bandar. Beliau berucap merasmikan Pesta Kubis 2023 di Kundasang. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Sempena majlis ini turut disampaikan Anugerah Peladang Jaya, Anugerah Ibu Peladang, Anugerah Usahawan Muda dan Anugerah Khas Jasamu dikenang. Harap-harap dapat ikut jejak saya, biarpun tidak kerja sama mana-mana tempat, yang penting usaha sama tanah, berbudi kepada tanah. Itulah nasihat saya kepada anak-anak muda supaya bekerja dan berbakti kepada tanah, tetap ada ganjaran. Tapi inilah saya punya anak sikit, itulah tempat ini sayur yang saya punya pencarian untuk kasih belanja. Ini saya punya budak untuk pergi sekolah. Sekarang ini saya punya budak, saya sudah dapat ada 3 orang yang pakitan kerajaan. Warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah diingatkan supaya sentiasa memberi perkhidmatan terbaik dan profesional kepada rakyat. Penekanan perlu ditumpukan kepada kerja berpasukan agar mutu perkhidmatan lebih efisien, proaktif, dinamik dan produktif. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim berkata mereka juga perlu sentiasa bersedia melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bertanggungjawab serta komited untuk mencapai matlamat kementerian. Katanya setiap penjawat awam merupakan jentera utama dalam menyampaikan hasrat kerajaan kepada rakyat. Datuk Jahid berucap sempena malam apresiasi KPLB Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, keberkesanan penjawat awam dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat mencerminkan keberkesanan kerajaan menyelami jiwa rakyat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Keningau membekukan 80% cuti pegawai dan anggotanya. Ia sebagai persiapan menghadapi sebarang kecemasan dan kebakaran sepanjang perayaan Krismas dan Tahun Baharu 2024. Ketua Zon JBPM Keningau Yuzaimi Hairul Azwan Juatan berkata, langkah itu juga bagi mematuhi arahan semasa jabatan untuk memastikan perkhidmatan tidak terjejas. Strength kekuatan anggota di balai-balai Zon Keningau ini tidak lebih 80% lah kekuatan dari segi persediaan menghadapi musim perayaan dan MTL ni lah. Di mana ianya kita sebulan ini telah bersedialah dari segi kelengkapan persediaan musim perayaan supaya tiada apa-apa yang berlakulah yang tidak diingini. Dalam pada itu, Yuzaimi memaklumkan persediaan awal turut dilaksana bagi mencegah berlakunya kebakaran semasa musim perayaan, antaranya kempen kesedaran keselamatan kebakaran yang disasarkan kepada komuniti perumahan dan premis perniagaan.
Beliau mengingatkan orang ramai untuk meningkatkan aspek keselamatan pencegahan kebakaran di permis dan kediaman sebelum pulang ke kampung supaya tidak berdepan sebarang kerugian. Perkembangan Sukan Sabah Saga 2023. Atlet tambunan Hassan Yap Sun Fu hari ini mencipta rekod baharu dalam acara 100 meter lelaki dengan catatan masa 10.46 saat. Ia sekaligus memadamkan rekod sebelum ini yang dipegang atlet dari Sandakan Muhammad Nur Musyafar pada Saga 2019 iaitu 10.76 saat. Hassan ketika ditemui gembira dengan pencapaian tersebut. Inspirasi saya adalah dari saya punya coach sama mama saya yang selalu bagi saya kata-kata semangat. Biarpun setiap kali kalau training saya susah mau buat workout sebab injured supaya saya tidak down, dan sama kawan-kawan saya juga memang banyak bagi saya support. Sementara itu, pingat perak dalam acara ini turut menjadi milik atlet tambunan Dexter Bedi, manakala pingat gangsa milik atlet Sandakan Pangeran Adil Auf. Dalam pada itu, atlet Nabawan Reynolds JC Majin memenangi pingat emas bagi acara lompat tinggi lelaki. Sementara atlet Keningau Samantha Colletti dan atlet Ranau Nur Hafika masing-masing meraih pingat emas dalam acara lompat jauh wanita dan lempar cakra wanita. Esok, 3 lagi pingat emas ditawarkan menerusi acara akhir melibatkan 5,000 meter lelaki, 100 meter berpagar wanita dan 110 meter berpagar lelaki. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Rita.